Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Yang dimuliakan Kak Rukiah, saya tulis Kak Tanah Merah, ha? Saya tak kenal nama, jumpa minggu lepas di Masjid Tanah Merah. Kemudian dia jemput saya ceramah. Dan bila dia jemput dan saya pun ada sedikit sebanyak ilmu, saya kena datang. Kalau saya tak datang, sedangkan saya ada masa, saya ada ilmu, saya takut saya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan jemput keras sangat, ha? Sekali setahun ke, okeylah. Okey. Dan seterusnya muslimin muslimat, khususnya yang datang daripada Besut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dengar tadi macam di sini ada kelas Al-Quran kan. Saya tak pasti kelas Al-Quran tu apa maksud dia. Adakah kelas tajwid ataupun kelas tarannum ataupun kelas tafsir? Saya tak pasti. Tadabbur tak ada? Oh, tadabbur ada. Oh, dah ada kelas lah. Okey. Okey, pertama cuba buka surah Sad ayat 29. Surah Sad. Surah Sad ni surah 38. Nombor surah 38. Nombor ayat 29. Muka surah 455. Kena cekap buka Quran, ha? Biasa kita cekap buka apa? Khabar. Khabar dan remote TV kan. Surah Sad, surah 38 ayat 29, muka surah 455. Jumpa? Okey. Saya ulang, surah 38, surah Sad ayat 29, muka surah 455. Jumpa? Okey, tengok dan faham. Sebelum ni mungkin kita tengok tapi tak faham. Sekarang insya-Allah kita akan faham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Maksudnya, kitabun, kita terjemah sama-sama. Tama-tama muslimat sini dah belajar tafsir kan? Bahasa Arab belajar tak? Oh, komunikasi je. Belajar bercakap lah. Nak cakap dengan siapa tu? Okey, kitabun iaitu Al-Quran. Anzalnahu, kami telah turunkannya. Kami itu siapa dia? Allah. Bila Allah kata kami turunkan, mana? Daripada mana? Turun daripada atas ke bawah ke daripada bawah ke atas? Daripada atas kan? Kami telah turunkannya. Kami telah turunkan Al-Quran. Subhanallah. Quran ni Allah sendiri menurunkan. Itu yang pertama. Tuhan bagi tahu kami turunkan Al-Quran. Bukan orang lain yang turunkan. Maknanya Quran itu satu benda yang besar. Allah adalah Tuhan. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbus Samawati wal Ard. Tuhan yang sangat hebat.
Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mencipta, memiliki al-alami, sekalian alam, Tuhan itulah yang turunkan Al-Quran. Kalau Tuhan tu hebat, maka yang diturunkan oleh Allah adalah benda yang hebat. Ada tak orang hebat turun majalah mangga? Ada? Tak ada kan? Kalau orang hebat, pasti yang dia turunkan satu benda yang hebat, bukan benda yang remeh-temeh, bukan benda yang kecil. Boleh? Kita kalau orang bagi surat pun kita baca, kadang-kadang kawan kita je, betul tak? Kalau bapak kita bagi surat, kita baca, walaupun dia bapak kita dan kita faham. Ada tak kawan bagi surat, kita tak faham dan kita simpan je? Ada? Pernah tak? Pernah tak bapak kita ataupun mak kita bagi surat, bagi mesej, kita tak faham, kita simpan je? Ada tak? Tak ada kan? Semua yang mak bapak kita bagi surat ataupun mesej, kita faham. Betul tak? Kenapa kita faham dan kenapa kita usaha untuk nak faham? Kenapa? Sebab kita sayang pada mak bapak, kita hormat. Bila mak bapak bagi surat ataupun bagi apa-apa saja mesej, itu menunjukkan tentu benda yang baik. Sebab tidak mungkin mak bapak bagi benda yang tak baik pada kita. Sebab tu kita baca dan kita faham. Subhanallah. Tuhan dengan mak bapak kita mana lebih penting? Tuhan dengan mak bapak kita mana lebih besar? Tapi kenapa yang mak bapak kita cakap kita faham dan kita usaha nak faham, tapi yang Tuhan turun ramai orang tak faham dan ramai yang tak nak faham? Betul? Kenapa? Adakah Tuhan tu lebih rendah daripada mak bapak kita? Tidak. Tapi kenapa ramai yang baca Quran tapi tak nak faham? Boleh jawab? Kalau saya bagi satu ayat, boleh tak? Boleh tak huraikan? Ayat ni selalu baca kan? Contoh, wa arsala alaihim tayran ababil. Itu pertama surah apa tu? Surah? Mana ada surah Alam Tarakai? Cuba cari dalam senarai surah. Ada tak surah Alam Tarakai? Tak ada. Orang Melayu semua awal ayat dia panggil awal nama surah. Surah apa? Al-Fil. Okey. Wa arsala alaihim tayran ababil. Apa maksud dia? Oh, daripada ayat wa arsala alaihim tayran ababil, maksud dia burung ababil je. Apakah maksud dia? Burung. Allah hantar burung. Apa nama burung tu? Siapa cakap burung tu nama dia ababil? Betul ke? Coba cek betul-betul, tengok terjemahan. Sebab tu ustaz bagi Quran terjemahan. Coba tengok dalam Quran terjemahan surah Al-Fil, dia terjemah apa? Tayran ababil. Burung yang ramai-ramai. Ada tak dia tulis burung ababil? Cuba cek semua, takut ada tersilap terjemahan. Semua maksud apa? Burung yang berpuak-puak, berbondong-bondong, beramai-ramai. Mana ada ababil? Siapa bagi tahu nama burung tu ababil? Tak. Maksud ayat tu ababil bukan nama burung. Ababil dalam bahasa Arab ialah burung yang ramai dan berbondong-bondong. Nampak tak salah faham? Berapa lama dah kita salah faham tu? Okey, kenapa Allah menyebut burung tu ramai datang, berbondong-bondong? Kenapa? Pasti ada faedah. Cukup, kalau tak perlu perkataan ababil, cukup Allah kata apa? Kami hantar burung dan burung lontar batu kepada gajah dan gajah pun mati. Selesai masalah. Tapi kenapa Allah sebut ababil? Burung yang berbondong-bondong. Kenapa? Burung tu kecil, gajah besar. Sebab burung tu kecil, gajah tu besar. Semua orang tahu. Jadi kalau satu tak mati gajah. Kalau satu tak matilah gajah. Tuhan boleh tak nak bagi mati gajah dengan seekor burung? Boleh.
Tungkat Nabi Musa yang belah laut tu apa dia? Satu syarikat kontraktor yang besar ke tongkat Nabi Musa aja? Dengan sebab apa? Izin Allah. Tapi kenapa Allah hantar burung ramai, sedangkan Allah boleh matikan gajah? Tanpa burung pun boleh. Allah kata matilah. Tapi kenapa Allah hantar burung? Yang kedua, kenapa Allah hantar burung tu ramai? Ini makna tadabbur. Kita mengkaji apa maksud yang tersirat dan kita ambil pengajaran. Tapi kalau salah dah tafsir, boleh tak ambil pengajaran? Apa nama burung? Ababil. Ada lagi tak sekarang? Tak ada, Ustaz tak pernah jumpa. Memang tak ada. Sebab dia bukan jenis burung, dia bukan nama burung. Kenapa Allah hantar ramai? Sebab binatang ni ada perasaan tak? Ada. Apa bukti? Tadabbur Quran mesti cakap dengan bukti dan fakta. Ada kan sebab dia sayang anak dia. Pandai makcik. Binatang ada perasaan. Contohnya dia sayang pada anaknya. Dan contoh juga Nabi kata, kalau kamu nak sembelih lembu, jangan sembelih di hadapan kawan-kawan dia. Kawan dia tu nak kena sembelih juga, tapi kita sembelih depan kawan dia. Maka Nabi kata, jangan sembelih binatang ini di hadapan kawannya. Kenapa? Bila kamu sembelih di hadapan kawannya yang juga akan disembelih, kamu telah menjadikannya mati dua kali. Dia dua kali mati. Pertama dia mati bila tengok kawan dia kena sembelih, dia rasa macam mati dah. Lepas tu dia sendiri pula kena sembelih, dua kali mati. Jangan, itu zalim pada binatang. Makna binatang ada perasaan tak? Ada. Maka begitu juga Allah hantar burung ramai. Sebab apa? Sebab dia tengok, kalau hantar seekor je, dia tengok pula gajah besar, apa jadi pada burung? Dia jadi tak nak baling batu. Besar ni, tak jadi kan? Tapi kalau Tuhan hantar ramai-ramai dan lebih besar, apabila dah ramai, banyak dan lebih besar daripada gajah, ada tak keberanian burung tu? Subhanallah. Itu mana ababil, itu mana tadabbur, bukan nama burung. Dah faham dah? Alhamdulillah. Sekejap je boleh faham tadabbur kan? Sebab tu Tuhan kata apa? Kitab ini kami telah turunkannya. Bila Tuhan sebut kami, Tuhan nak kita rasa kebesaran Al-Quran. Sebab apa? Yang menurunkan ialah Tuhan. Bukan mak bapak kita, bukan bos kita, bukan atuk kita, tapi Tuhan. Atuk kita bagi surat, kita baca, kita faham. Orang Melayu buat drama pun kita tengok dan faham. Betul? Siapa tengok drama tak pernah faham? Faham kan? Takkanlah kata-kata Allah kita tak boleh faham. Okey? Itu pertama. Yang kedua, ilaika, kami turunkan. Kita balik pada surah Sad ayat 29. Kitab itu kami telah turunkannya ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, dan juga kepada umat engkau. Apa ada dalam kitab itu? Mubarakun. Apa mana mubarakun? Berkat. Apa mana berkat? Mubarakun bahasa Arab, berkat pun bahasa Arab. Boleh tak terjemah dalam bahasa Melayu? Al-barakah dalam bahasa Arab ialah kasratul khair, banyak kebaikan. Air ni kalau kita minum, hilang dahaga. Satu je kan? Kalau nak tambah satu lagi, boleh selamatkan nyawa kita. Dua. Tapi kalau baca Quran, ya Allah, yang bukan boleh sihatkan badan kita, boleh bersihkan hati kita, boleh jadikan kita hidup bahagia, boleh jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, dan boleh bawa kita ke syurga. Banyak sangat kebaikan. Itu makna mubarakun kan? Mubarakun. Sebab itulah Nabi SAW bila ada masalah, Nabi baca Al-Quran, kemudian Nabi solat. Okey. Kemudian Tuhan nak bagi tahu, oleh kerana Quran tu kami yang turunkan. Yang kedua, terlalu banyak kebaikan, banyak keberkatannya, maka cara Tuhan bagi tahu cara. Macam mana cara nak dapat kebaikan dalam Al-Quran? Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Baca ayat seterusnya.
liyadabbaru ayatihi, supaya mereka yadabbaru, dia terjemah apa tu? Menghayati. Apa makna menghayati kalau bahasa Melayu? Apa dia? Amal, faham dan amal. Baca, faham dan amal. Ataupun tadabbur dalam bahasa Arab ialah kita perahkan fikiran kita, akal kita untuk faham ayat Allah, supaya akhirnya kita dapat keluarkan pengajaran dan kita dapat amalkan apa yang Allah perintah dalam ayat tersebut. Itu makna tadabbur. Tapi tafsir berbeza. Tafsir ialah kita setakat kita faham ayat tersebut. Tapi apa pengajaran? Orang tanya, apa pengajaran ayat ni? Ustaz, saya tak tahu. Tapi maksud dia, saya tahu. Itu tafsir. Tadabbur lebih daripada itu. Apa dia? Kita baca ayat dengan betul, kita faham maksud ayat, kemudian kita keluarkan pengajaran dan kita ikut panduan dalam ayat tersebut. Itu makna tadabbur. Boleh? Jadi cara Tuhan bagi tahu cara bagaimana nak dapat mubarakun, kebaikan, keberkatan yang banyak dalam Al-Quran. Macam mana cara? Liyadabbaru, supaya mereka mentadabbur. Tuhan tak kata Quran ini kami turunkan kepada engkau supaya mereka membaca. Tuhan tak kata. Sebab apa? Kalau baca saja tak ada tadabbur, tak ada faedah. Betul? Berapa ramai yang baca Quran setiap hari, daripada mula balik, daripada kecil sampai ke tua, tapi Quran tak boleh selesai masalah hidup dia. Betul? Kadang-kadang bulan Ramadan lagi banyak dia baca Quran, lagi banyak kali dia khatam, tapi masalah dia, masalah rumah tangga macam tu lah. Kenapa? Sebab dia tidak tadabbur. Kadang-kadang bila ada masalah, dia tinggal terus Al-Quran. Kenapa? Dia rasa serabut. Sebab apa? Quran tak boleh selesai masalah. Bukan masalah Al-Quran, tapi masalah dia tak faham dan tak menghayati. Boleh? Sebab itulah cara Rasulullah SAW, kata Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, cara Nabi mentadabbur Al-Quran. Apa dia? Bila turun 10 ayat, kata Uthman bin Affan, Nabi kumpul kami semua dan Nabi baca 10 ayat tersebut, sehinggalah kami faham maksud ayat tersebut dan kami beramal dengan perintah yang ada dalam 10 ayat, dan kami tinggal semua larangan yang ada dalam ayat 10 ayat tersebut. Setelah kami dah buat semua, barulah Nabi ambil 10 ayat yang lain dan Nabi pun baca dan Nabi buat sebagaimana yang pertama tadi. Begitulah seterusnya. Sebab itulah Nabi berjaya mengubah wajah orang Arab, akhlak orang Arab yang runtuh, yang rosak selama berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun semua? 23 tahun. Masyarakat Arab sebelum Nabi datang dengan masyarakat Kelantan, mana lebih teruk? Arab. Sebab apa? Masyarakat Arab ketiga itu lebih teruk daripada masyarakat Kelantan. Kenapa? Sebab masa itu tak ada agama. Tak ada agama, kosong kan? Patung di Mekah tu, di Kaabah berapa banyak? 360 patung. Hampir semua penduduk Mekah adalah syirik dan kufur kepada Allah. Rasuah, zina, bunuh anak terlalu berleluasa. Tapi di Kelantan ada tak patung sebanyak 360? Tak ada. Ada tak ibu bapa bunuh anak sendiri di Kelantan? Tak ada. Tak ada. Mana sebelum Nabi mula dakwah di Mekah, masyarakat Mekah paling teruk, paling rosak akhlaknya. Tapi macam mana Nabi berjaya mengubah masyarakat Arab yang sejahat Umar, sejahat Khalid ibn Walid, dalam masa 23 tahun berubah menjadi manusia yang hebat. Sehingga Nabi kata, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Generasi mana ni? Yang dah rosak segala-galanya. Tapi dengan sebab Nabi didik mereka, Nabi berjaya mengubah menjadi masyarakat itu masyarakat yang terbaik dan menjadi contoh, bukan kepada orang Arab saja, tapi kepada semua manusia sepanjang zaman. Kita selalu sebut tak Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sebut. Asalnya dia syirik kepada Allah. Kita sebut tak Khalid ibn Walid? Sebut tak asalnya dia musuh Islam nombor 1? Dialah jadi ketua panglima perang menentang Rasulullah.
Kita sebut tak Abu Sufyan? Sebut. Tapi asalnya ketua kerajaan musyriki di Mekah yang menentang Rasulullah setiap hari, tapi berjaya diubah oleh Rasulullah dalam masa 23 tahun. Apa rahsia Rasulullah? Dan apa pula rahsia kita? Masyarakat kita tidaklah seteruk di Mekah, dan kita dah baca Quran bukan 23 tahun, dah lebih kan? Berapa tahun dah baca Quran? Ha? Berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun. Tapi masyarakat Kelantan yang tak seteruk Mekah berubah tak menjadi masyarakat paling-paling kurang sama dengan masyarakat Mekah yang diubah oleh Rasulullah? Sama tak? Pasal apa? Ha? Pasal apa? Tahu tak apa rahsia dia? Ha? Tahu? Sebab tak faham. Betul. Sebab tak faham. Baca je Quran ni. Tuhan kata wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tuhan kata kami turunkan Al-Quran ini adalah sebagai syifa. Apa makna syifa? Mengubat. Mengubat apa ni? Penyakit apa? Ya, bukan halangan tu. Mengubat segala jenis penyakit. Orang Kelantan ni banyak tak penyakit? Apa penyakit dia? Kecil mani. Kecil mani tak ada kaitan dengan Quran. Orang kecil mani berdosa ke? Penyakit hati apa dia contohnya? Dengki, sombong, takabur, kan? Banyak masalah kan? Betul tak? Tapi tak selesai-selesai walaupun baca Quran. Sebab apa? Quran hanya di bibir. Bulan Ramadan lagi meriah orang baca Quran. Betul tak? Berebut tambah-tambah muslimah nak khatam Al-Quran. Nabi tak berebut nak khatam Quran. Nabi dan sahabat berebut nak beramal. Sebab itulah bila faham berubah. Bila faham berubah. Sebab itulah 23 tahun sejak Umar boleh menjadi khalifah. Bahkan Nabi kata apa? Kalau ada Nabi selepas Umar, kalau ada Nabi selepas aku, maka orang yang layak siapa dia? Subhanallah, hebatnya didikan Rasulullah. Sejak Umar layak menggantikan Nabi. Nampak tak? Dalam masa berapa tahun Nabi didik? 23 tahun. Tapi kita baca Quran 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Masalah sama kan? Betul? Sebabnya ialah tak ikut cara Allah. Allah tak kata kami turunkan Al-Quran kepada engkau mubarakun supaya kamu baca. Allah tak sebut. Allah kata tak supaya kamu baca dalam ayat tadi? Tak. Allah kata apa? Supaya mereka menghayati, iaitu memahami. Tuhan tak kata baca. Ramai yang baca tapi tak faham. Tak ada mana. Ustaz takkan tak boleh pahala pun baca. Kan Nabi cakap baca Quran satu huruf 10 pahala. Ini fahaman yang salah. Sebenarnya Nabi cakap baca Quran satu huruf 10 pahala. Bukan makna kalau baca je mesti dapat pahala. Tak. Saya bagi contoh. Adakah semua orang solat dapat pahala? Adakah semua orang solat dapat pahala? Tak. Bahkan ada orang yang solat masuk neraka. Kenapa? Fawailun lil musallin, celakalah orang yang solat, bukan orang yang tak solat. Orang yang solat pun boleh masuk neraka. Kenapa? Allazina hum an salatihim sahun, sebab mereka lalai dalam solat. Solat tapi di luar solat tak ikut cara Islam. Kan? Solat kemudian lepas solat buat maksiat, maka fawailun. Kalau orang yang solat pun ada masuk neraka. Kalau ada orang baca Quran, ada tak masuk neraka? Lagilah ada. Sebab solat dia buat yang wajib, baca Quran bukan wajib. Baca Quran hukumnya sunat. Yang wajib apa dia? Tak, dalam Quran ni yang wajib apa dia? Faham dan amal. Baca tak wajib. Sebab tu Tuhan kata cara kamu nak dapat mubarakun, kebaikan, caranya apa dia? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur, menghayati ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Quran. Berapa semua ayat Al-Quran? Berapa?
6,600 berapa? 6,666. Betul? Pernah kira tak? Kau dengar orang cakap je. Sebenarnya angka tu tak tepat. Tak tepat. Ada pendapat ulama mengatakan yang tepatnya ialah 6326. 6,326 ayat. Balik kira nanti Surah Al-Fatihah ada 6 ayat. Kemudian surah Baqarah 286 ayat. Campur-campur semua keluar berapa? Kalau tak keluar 6,666, kita kena tipu. Kan? Boleh? Okey, Tuhan kata kami turunkan Al-Quran supaya mereka mentadabbur, menghayati ayat-ayatnya. Makna Tuhan sebut tak ayat apa ni? Tuhan sebut tak ayat apa? Supaya mereka mentadabbur, menghayati ayat-ayatnya. Tuhan sebut tak ayat apa? Tak. Makna apa? Semua ayat kena faham ke? Ayat kursi je kena faham? Semua ayat. Okey. Ayat ada 6,326 ayat. Berapa ayat dah daripada 6,000 lebih yang kita dah faham? Berapa ayat? Fatihah je. Ikhlas. Hak rendah-rendah je. Okey, hak rendah-rendah kan. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah apa tu? Surah Al-Falaq. Mujur betul. Okey, apa makna Al-Falaq? Hak rendah tu, hak rendah saya tanya tu. Apa makna Al-Falaq? Kau ada lagi hak lebih rendah? Sudah. Oh, Anas pula. Okey, saya tanya pula Anas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa makna yuwaswisu? Oh, yuwaswisu waswah. Bunyi macam sama je. Ni hak rendah pun tak luluh ni. Macam mana ni? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Okey, cuba terjemah. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Tuhan, an-nas, manusia, malikin nas, raja segala manusia, ilahin nas, Tuhan manusia. Okey, apa beza Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas? Apa beza? Min syarril waswasil khannas. Apa makna al-khannas? Ini tak jawab ni sebab takut riak ke ataupun tak tahu. Apa makna al-khannas? Apa dia makna? Kuat sikit kak. Tak apa, jangan malu. Kalau tak salah betul. Kalau tak betul salah. Apa dia? Kuat sikit terdengar. Wanita-wanita yang menghembus. Lain, itu surah lain tu. Itu min syarrin naffasati fil uqad. Jangan bertukar. Tak, min syarril waswasil khannas. Waswah bisikan, al-khannas yang tersembunyi. Baru jumpa. Apa makna tersembunyi? Apa maksud? Kenapa Tuhan kata bisikan yang tersembunyi? Apa maksud tersembunyi? Itu tadabbur tu. Kalau tak boleh jawab, mana baru belajar tafsir. Tafsir dia boleh terjemah aja. Apa makna khannas? Dia boleh terjemah tersembunyi. Itu tafsir. Tadabbur lebih daripada itu. Apa maksud tersembunyi pula? Kenapa Tuhan kata bisikan tu tersembunyi?
terlintas dalam hati. Dia tersembunyi. Tapi syaitan memang tersembunyi. Pernah tengok syaitan tak? Memang tak nampak. Subhanallah. Maksud dia ialah Al-Khannas. Syaitan itu bila kita berzikir pada Allah, dia sembunyikan diri. Bila kita lalai, dia timbul. Itu makna Al-Khannas. Jadi syaitan Tuhan nak bagi tahu, syaitan ni sangat lemah dengan apa? Zikir. Bila kita zikir, dia tersembunyi. Lepas tu bila dengar azan, dia cabut lari. Tapi lepas azan, dia datang lagi tak? Datang. Yang tu yang kita solat tak khusyuk walaupun kita imam. Boleh? Subhanallah. Itu baru surah. Tak masuk lagi surah Baqarah. Umur berapa dah sekarang? Kita ada 6,000 ayat lebih lagi ni. Surah An-Nas tak lepas lagi tu. Macam mana tu? Tak apalah. Allah tak akan soal kenapa kamu tak tadabbur dan tak faham sampai habis. Allah tak akan soal. Yang Allah soal apa dah? Kamu start belajar ke tak? Kalau kita dah mula belajar 2 ayat kemudian mati, Alhamdulillah. Allah tanya, kita boleh jawab, aku dah belajar ya Allah. Sebelum itu aku tak tahu, tapi aku baru belajar 2 ayat, ajar aku dah sampai. Lepas tanggungjawab kita. Tapi kalau kita tak faham dan kita tak belajar, kita akan disoal oleh Allah. Jangan fikir bila nak habis umur 60 ada 6,000 ayat lagi. Jangan fikir tu. Kalau hari ni kita start belajar, dapat 1 ayat, 2 ayat, lepas tu kita mati, Alhamdulillah, kita dah berusaha dan kita telah belajar. Boleh? Beza tak tadabbur dengan tafsir? Tak ada orang mengajar tadabbur. Kan Kelantan terkenal dengan pondok-pondok, ustaz-ustaz, sekolah Arab yang paling banyak di Kelantan. Kan? Pondok yang banyak di Kelantan. Sepatut Kelantanlah lebih ke depan dalam bab tadabbur. Tak ada. Sebab tu ustaz, Allah bagi banjir. Hikmah dia. Saya pernah sebut dalam kuliah subuh saya di Tanah Merah, saya kata musibah lebih besar daripada banjir pada bila baca Quran tak faham. Sehingga Nabi sebut apa? Wailun, celakalah orang yang baca Quran tapi tidak menghayatinya. Celakalah. Biasa Tuhan guna celaka untuk siapa? Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencela. Kita boleh faham, memang patut celaka kan? Sebab dia mengumpat, mengutuk, mencela orang. Memang patut celaka. Dan wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangkan timbangan. Kita boleh faham, memang patut celaka sebab dia ambil hak orang. Tapi bila Nabi kata celakalah orang yang baca Quran tapi tak faham, itu ramai orang susah nak faham. Betul tak? Sebab apa? Dia rasa dia baca Quran dia dah betul dah, dia baik dah. Kan? Ini musibah ni, musibah. Sebab itulah musibah sebenar. Musibah ni adalah rawatan ilahi. Saya ada tulis satu buku kecil. Saya datang untuk bagi bantuan banjir, misi pertama, dan timbul idea untuk tulis satu buku, iaitu tajuk dia Musibah adalah Nikmat. Musibah adalah nikmat. Kenapa? Sebab musibah adalah rawatan ilahi. Allah nak rawat penyakit hambanya. Penyakit hambanya apa dah? Tak faham ayat Allah, tak ikut perintah Allah. Sebab itulah masyarakat tak berubah. Walaupun 60 tahun baca Quran, betul tak? Walaupun sekolah Arab paling banyak, tapi masyarakat macam tu. Sebab apa? Dia tak tadabbur Al-Quran. Masyarakat Arab yang paling rosak boleh berubah. Sebab apa? Sebab Nabi ajar tadabbur kepada para sahabat. Subhanallah. Sebab tu musibah adalah rawatan. Allah nak rawat penyakit kita. Apa penyakit kita? Baca ayat Allah tak faham, tengok drama faham. Kan? Tengok filem faham. Tengok filem Hindustan faham. Tengok filem Piramli faham tak? Bukan setakat faham, ingat sampai hari ni. Ingat cerita Labu Labi. Ingat cerita Anakku Sazali. Ingat.
Buat lupa pula. Subhanallah. Tapi kalau tanya Al-Quran, apa makna As-Samad, apa makna Al-Khannas, apa makna Tayran Ababil, apa makna Al-Falaq, ya Allah, cuba bayangkan Allah turun ayat 1400 tahun yang lepas, kita baca tak faham. Nampak tak? Itu musibah, itu satu dosa. Sebab itu masyarakat kita tak berubah. Dan saya dah cakap, sebab itu Allah pilih Kelantan istimewa bagi musibah banjir yang paling teruk. Bukan tak baik, itu baik. Dan sebab musibah banjirlah saya sampai di sini. Betul tak? Dengan sebab musibah banjirlah saya tak pernah terfikir pun nak ceramah di Masjid Tanah Merah. Dan saya rasa bersalah. Saya sebenarnya bukan orang Kelantan, tapi bekas orang Kelantan. Saya lahir di Pulau Pinang dan membesar di Kelantan. Rumah orang tua saya ada di Pasir Putih, tapi sekarang saya menetap di Shah Alam. Jadi saya tak terfikir pun nak berdakwah di Kelantan. Saya buat kelas tadabbur di Kuala Lumpur je. Tapi dengan sebab banjir ni, hikmah banjir, saya terpanggil untuk datang ke sini. Dan saya cakap benda yang musibah yang besar yang menimpa semua manusia, bukan orang Kelantan saja. Orang Kuala Lumpur pun tak faham, orang Johor Bahru pun tak faham. Tapi sebab Allah lebih sayang pada orang Kelantan. Kenapa? Sebab kebanyakan orang Kelantan adalah orang Islam, majoriti orang Islam. Kenapa? Sebab banyak sekolah Arab di Kelantan. Kenapa? Sebab banyak pondok di Kelantan. Kenapa? Sebab banyak tok guru di Kelantan. Kenapa? Sebab yang memerintah orang Islam di Kelantan pun orang Islam. Tapi ramai yang tak faham Al-Quran. Maka Tuhan nak sedarkan. Nampak tak hikmah musibah? Nampak? Dan kebetulan pula Kak ni bagi tahu, Kak ni rumah dia di antara yang kena banjir. Dia balik duduk di Jertih. Masa saya bagi kuliah subuh, dia datang ke sini, kebetulan terdetik di hati nak pergi dengar kuliah subuh. Bila dengar, dia minta nombor telefon saya. Yang tu jadi kuliah hari ni. Tengok Tuhan susun. Saya pun tak terfikir nak ceramah kat sini. Sini saya tak pernah masuk pun. Kan? Subhanallah. Sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Sebelum ni kita pernah dengar tak perkataan tadabbur? Tak pun? Oh, dengar tapi tak faham. Kadang-kadang antara sebab kita tak nak tadabbur Al-Quran sebab kita salah faham. Kadang-kadang kita buat alasan tak baca Quran terjemah sebab salah faham. Betul tak? Tapi saya nak bagi tahu, sebab kita tak baca terjemahanlah kita salah faham. Saya bagi contoh pertama tadi, apa dia? Tayran Ababil, kan? Kita dengar daripada mulut ustaz apa dah? Burun Ababil. Tapi yang betul terjemah ke yang ustaz cakap? Tengok terjemah yang betul, kan? Semua terjemah, bahkan dalam tafsir pun mengatakan Ababil ialah berbondong-bondong, bukan nama burung. Allah tak ada sebab nak bagi tahu nama burung. Tak ada sebab pun, tak ada hikmah. Tak penting nama burung. Yang penting apa dia? Allah nak bagi tahu burung tu ramai, sebab supaya burung tu menjadi berani dan kuat bila berdepan dengan binatang yang besar. Subhanallah. Nampak tak? Boleh Okey, kita sambung ayat kita. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur, menghayati ayat-ayatnya, iaitu semua ayat. Allah tak sebut ayat kursi. Kita kadang-kadang fokus pada ayat tertentu saja, itu salah. Yang kita tahu ayat apa? Ayat kursi, kan? Ayat kursi. Lagi ayat apa? Ayat 1000 dinar. Tengok ayat 1000 dinar. Okey, saya nak tanya, ayat 1000 dinar tu berapa ayat semua? Berapa ayat? Jangan tengok, kan dah hafal ayat 1000 dinar. Jangan tengok berapa ayat semua ayat 1000 dinar tu. 5 6 lagi? Banyak mazhab ni. Ayat 1000 dinar berapa semua? 3 lagi? 5 lagi? Subhanallah. Okey, soalan pertama banyak pendapat, kan? Soalan kedua, ayat 1000 dinar duduk dalam surah apa? Surah At-Talaq. Okey, cuba cek sekarang. Surah At-Talaq, ayat 1000 dinar berapa ayat?
Jumpa? Saya tak nak bagi tahu, cuba cek sendiri, tengok sendiri berapa ayat 1000 dinar. 1,5 salah. Salah. Yang 5 ayat salah, yang 6 ayat salah, yang 3 ayat salah, yang 1,5 pun salah. Cuba cek lagi. Dua salah. Cuba baca ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai situ kan? Oh, hafal pula tu. Cuba cek tengok betul-betul berapa ayat? Tak sampai 1. Itu tepat tu. 6 ayat pun tak, 5 ayat pun tak, 4 ayat pun tak, 3 ayat pun tak, 2 ayat pun tak, 1 ayat pun tak. Tak sampai 1 ayat pun. Tahu tak? Ayat waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja di hujung ayat 2. Betul tak? Hujung ayat kedua. Bukan 1 ayat, bukan 10 ayat pun. Kemudian sambungan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan 1 ayat, bukan setengah ayat. Jadi hujung ayat 2 dan awal ayat 3. Kan? Maknanya dia bukan 1 ayat, setengah ayat pun tak sampai. Betul? Tapi kita sebut ayat 1000 dinar. Salah. Bila kita sebut ayat, ayat tu mesti lengkap. Salah pertama apa dah? Kita sebut ayat. Salah sebab dia bukan 1 ayat. Salah kedua apa dah? Kita sebut 1000. Ada tak sebut 1000 dalam ayat ni? Tak ada kan? Yang ada sebut 1000 dalam ayat apa? Yang ada sebut 1000 dalam ayat apa? Ni sampai ke petang tak habis ni. Yang ada sebut 1000 ayat apa? Subhanallah. Yang tak ada sebut 1000, kita kata ada 1000. Yang ada 1000, kita tak tahu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa makna dia? Malam Al-Qadar lebih baik daripada tahu. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Yang tak ada 1000, kita buat nama ayat 1000 dinar. Salah kedua, salah pertama kita sebut dia ayat, dia bukan ayat yang lengkap. Salah kedua kita sebut 1000, tak ada sebut 1000 pun. Salah ketiga kita sebut dinar. Kita ringgit Malaysia ke dinar Kuwait? Subhanallah. Dan akhirnya ayat tu ditampal di mana-mana. Betul ke salah tu? Betul ke salah? Salah kan? Rumah makcik, rumah pakcik ada tak ayat 1000 dinar tampal kat dia ni? Ada. Kenapa tanpa ayat tu? Murah rezeki. Surah ni surah apa ni? Surah apa ni? Apa makna talak? Apa makna talak? Cerai. Ada kaitan tak dengan rezeki? Subhanallah. Dengar baik-baik. Sebenarnya ayat ni, surah ni surah talak. Tuhan nak bagi tahu, wa may yattaqillah, siapa yang takut pada Allah, ikut perintah Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bagi jalan keluar. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki padanya tanpa disangka. Apa kaitan dengan cerai? Kata ahli tafsir, maksudnya siapa yang menceraikan isterinya dengan cara yang betul sebab dia takut pada Allah, maka Allah bagi jalan keluar, iaitu dia akan rujuk balik. Itu makna makhraj. Dan bila dia rujuk balik dengan kerana Allah juga, Allah bagi rezeki yang tak disangka. Tak ada kaitan dengan rezeki yang orang tak bercerai. Faham tak? Satu. Yang kedua, yang kita nak rezeki tu
Allah kata apa? Wa man yattaqillah. Syarat nak dapat jalan keluar daripada segala masalah dan nak dapat rezeki yang tak disangka, apa syarat? Tuhan bagi syarat apa? Yattaqillah. Apa makna yattaqillah? Apa makna taqwa? Semua ikut perintah Allah. Semua ikut perintah Allah, barulah dia masalah dah selesai, jumpa jalan keluar, dan Allah bagi rezeki yang tak disangka. Betul tak? Syarat nak jalan keluar, syarat nak rezeki, takwa, bukan tampal. Kenapa kita tampal ayat tu? Berapa ramai orang yang tampal tapi tidak ada takwa. Dalam rumah dia tampal ayat kursi ke atas, tengok drama Korea. Ada tak takwa? Kedai-kedai mamak tanpa ayat kursi, bawah tu jual rokok. Ada tak takwa? Bukankah itu menyalahgunakan ayat Al-Quran? Saya nak tanya, Nabi Yusuf alaihi salam, Allah sebut tak kisah dia? Sebut tak? Dalam surah apa? Nasiblah surah Yusuf, dalam surah Yusuf. Kalau tak, okey, tengok Nabi Yusuf, bila adik-beradik dia khianat dia, dicampak dalam telaga kan. Kemudian datang peniaga, pedagang nak cari air, jumpa dia, dijual pula sebagai hamba kan, dengan harga yang paling murah. Kemudian dibeli oleh pembesar Mesir, Al-Aziz. Siapa nama dia? Siapa nama isteri pembesar tu? Zulaikha. Siapa bagi nama? Ada sebut tak Zulaikha dalam Quran? Ada. Surah apa? Ayat berapa tu? Selama saya baca Quran, saya tak pernah jumpa perkataan Zulaikha dalam Quran. Siapa boleh bagi tahu saya ayat berapa, surah apa? Tak ada. Habis siapa bagi nama Zulaikha tu? Ustaz saya dengan orang, mana saya tahu. Subhanallah, Allah tak sebut pun nama isteri Al-Aziz. Bila Allah tak sebut, makna benda tu tak penting. Kalau penting Allah sebut. Bila Allah tak sebut, tak penting. Nama dia tak penting. Yang penting apa dia? Pengajaran daripada kisah tu. Betul tak? Sebab itulah dalam Quran, dalam surah Yusuf pun Allah tak sebut pun dalam cerita tu, daripada awal surah Yusuf, daripada Yusuf kecil sampailah Yusuf besar dan jadi pembesar negara, langsung Allah tak sebut Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Betul? Betul tak? Okey. Tapi kita sebut tak Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Cuba sebut ke tak? Sebut. Siapa yang kahwinkan Yusuf dengan Zulaikha? Siapa wali dia? Bila Allah tak sebut, mana cerita, bukan Allah nak cerita Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Allah nak cerita apa dia? Nabi Yusuf ni, walaupun dia dikhianati oleh adik-beradik dia, 10 orang nak bunuh dia kan, tapi bila dia takwa pada Allah, Allah jaga dia. Bila dia dicampak dalam telaga, sebab dia takwa pada Allah, Allah hantar pedagang. Untuk apa? Selamatkan Yusuf. Kalau pedagang ni tak datang, Nabi Yusuf boleh mati dalam telaga. Sebab dia kecil, dia tak boleh nak panjat keluar. Tengok Allah nak jaga Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf takwa pada Allah. Walaupun dia kecil, tapi dia tak marah, dia tak memberontak, dia reda. Okey? Kemudian bila dibeli oleh hamba, nak dijual sebagai hamba, Allah nak selamatkan Yusuf. Kalau Nabi Yusuf dibeli oleh orang-orang yang jahat dan didik Nabi Yusuf, apa jadi Nabi Yusuf? Akan jadi orang yang jahat. Tapi Allah hantar siapa? Al-Aziz. Allah nak selamatkan Nabi Yusuf, Allah hantar Al-Aziz. Dan kebetulan Al-Aziz tidak ada anak, dia perlukan anak. Maka Allah, semua perancangan Allah nak selamatkan Nabi Yusuf. Sebab apa? Nabi Yusuf bertakwa kepada Allah. Kemudian bila dibeli oleh Al-Aziz, dijadikan Nabi Yusuf sebagai hamba dalam istana, tukang cuci, tukang lap tingkap. Dan akhirnya dia digoda oleh isteri Al-Aziz. Dan Allah nak selamatkan lagi Nabi Yusuf daripada, Nabi Yusuf boleh tak nak berzina dengan isteri Al-Aziz? Boleh, tak ada siapa nampak. Dan tak akan timbul fitnah, sebab dia bukan orang besar ketika itu. Dia budak suruhan saja. Kalau nak berzina pun tak ada masalah. Tapi dia seorang sama seorang, dia takut pada Allah. Maka Allah selamatkan dia daripada fitnah, tuduhan jahat. Dan setelah semua tu,
terbukti Nabi Yusuf takwa pada Allah, Allah angkat dia sebagai pembesar negara. Itulah yaj'al lahu makhraja. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, Nabi Yusuf terfikir tak daripada telaga buruk jadi hamba, akhirnya jadi pembesar. Nabi Yusuf terfikir tak? Tak terfikir. Itulah rezeki yang tak disangka. Sebab apa? Cukup syarat. Apa syarat dia? Apa syarat dia? Takwa. Nabi Yusuf tampal tak ayat kursi kat dinding? Kita tampalkan. Allah bagi tak rezeki tak disangka? Tiba-tiba jadi menteri, ada? Tiba-tiba jadi YB, ada? Tak ada. Tapi ayat tu kita tampal lama tak? Ada tak rezeki yang tak disangka? Ha? Apa dia? Saya nak juga tu. Apa dia tu? Ha? Itu bukan tak disangka, itu memang dia disangka. Kita kerja penat-penat, tiba-tiba suami bagikan, itu disangka. Yang tak disangka suami tak bagi. Betul tak? Itu yang disangka. Kita dapat bonus, disangka tak? Memang kita disangka dah. Yang tak disangka, dia tak bagi bonus. Yang tak disangka ni tak terfikir dalam kepala Nabi Yusuf. Kita pernah dengar tak cerita budak miskin, anak penjual goreng pisang, tak sekolah, tiba-tiba naik jadi menteri. Pernah dengar tak cerita tu? Pernah dengar? Ada tak? Tak ada. Yang biasa jadi menteri ataupun Perdana Menteri anak siapa? Anak bekas Perdana Menteri. Jadi cerita tu cerita biasa tak? Biasa. Daripada sekolah MCKK, kemudian belajar kat London, kemudian jadi menteri. Pelik tak cerita tu? Pelik tak? Tak pelik. Tapi cerita budak dicampak dalam telaga buruk, dijual sebagai hamba, jadi hamba dalam istana, tiba-tiba jadi pembesar. Pelik tak? Itulah tak disangka. Sebab apa? Takwa kepada Allah. Kita kadang-kadang duduk seorang, tengok tak drama. Masa ustaz datang, tutup tak TV? Kau tengok juga. Ustaz, jom join tengok drama. Subhanallah. Nampak tak? Jadi banyak tak kita tak faham ayat Al-Quran. Sebab tu saya nak sebut, baca, buka sekarang, buka surah Baqarah. Tak apa, nanti saya habiskan. Surah Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 78. Surah Baqarah, surah yang kedua, ayat 78, muka surat 12. Jumpa? Tengok Tuhan nak bagi tahu. Tuhan nak bagi tahu apa ni? Penyakit Bani Israel. Penyakit Bani Israel. Apa Tuhan kata? Wa minhum. Jumpa? Tengok semua. Sebab tu saya bagi Quran terjemahan tu. Sebenarnya Quran terjemahan ni orang infak daripada Kuala Lumpur supaya saya bagi pada masa banjir. Tapi saya tak bagi, sebahagian saya bagi, sebahagian saya tak bagi. Saya utamakan muslimat di sini. Kenapa? Sebab muslimat di sini belajar. Kalau saya bagi masa banjir, mungkin dia tak belajar dan mungkin dia tak baca, rugi. Jadi saya pilih, sebab tu baki yang ada semua saya bagi. Saya nak muslimat yang betul-betul belajar, guna Quran tersebut supaya sampai faham dan dapat mengubah orang. Kalau kita faham Al-Quran dan kita amalkan, pasti akan berlaku perubahan. Percayalah. Tapi kalau setakat baca, sama je. Dulu, kini, selama-lamanya macam tu lah. Kalau jenis panas barang, baca Quran, khatam pun macam tu lah. Habis baca Quran, tengok-tengok kunci hilang. Dia maki anak dia, siapa ambil kunci mak ni? Baru je baca Quran. Mana apa Quran tak sampai kat sini. Tuhan kata apa dalam Quran? Orang yang beriman, orang yang boleh kawal marahnya. Kan? Berapa ramai yang baca Quran tapi perangai tak berubah sebab dia hanya baca. Boleh? Okey, Tuhan sebut apa? Penyakit Bani Israel. Jumpa? Wa minhum.
Sebahagian mereka ummiyuna, buta huruf. La ya'lamuna al-kitab. Ahli kitab ni, orang Yahudi dan Nasara, sebahagian mereka tak tahu apa-apa daripada kitab mereka, illa amaniya, kecuali apa dah? Angan-angan, dongengan-dongengan. Dia dengar cerita orang pasal kitab mereka, dia pun percaya, dia pun amalkan. Tapi bukan itu maksud kitab. Wa inhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka melainkan, apa mana yazunnun? Mengagak-agak. Subhanallah. Kita macam ayat kursi tadilah, kita tahu cerita sebenar. Surah tu cerita pasal at-talaq, pasal penceraian, dan surah itu menceritakan syarat nak dapat rezeki yang tak disangka. Bukan tampal, bukan simpan, bukan hafal. Takutlah pada Allah. Sebab itulah Rasulullah bila duduk dalam gua ketika berhijrah kan, Nabi duduk dalam gua bersama Abu Bakar dan tentera musyrikin, betul-betul berada depan pintu gua. Allah selamat tak Nabi Muhammad? Selamat tak? Kata Abu Bakar, kalau orang musyrikin tunduk sikit je, habislah kami. Pastilah Nabi Muhammad akan dibunuh. Tapi Allah selamat tak? Kenapa Allah selamat Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad bertakwa. Apa makna takwa? Nabi ikut perintah Allah. Allah kata hijrah. Allah kata sembunyi di gua Hira, di gua Sur, walaupun 3 hari 3 malam, tak ada apa-apa, elektrik pun tak ada, Nabi ikut je. Bila ikut, itulah makna takwa. Dan bila takwa, Allah jaga tak Nabi Muhammad? Nabi tanpa tak ayat kursi di gua tu? Subhanallah. Nampak tak? Bila kita faham Quran, kita rasa lain kan? Quran tu betul-betul syifa kan? Okey? Jadi Tuhan nak begitu penyakit Bani Israel. Apa dia ni? Sebahagian ahli kitab tu tak tahu apa-apa pasal kitab, dia baca je, kemudian dia agak-agak, ayat ni surah Maryam untuk mudah bersalin. Agak-agak lah tu. Surah Yusuf untuk anak jadi lawa. Agak-agak lah tu. Surah Yusuf cantik tak? Kita nak masuk syurga, muka cantik ke akhlak cantik? Oh, akhlak dan muka. Jadi orang muka udah tak boleh masuk syurga. Okey, saya nak tanya, kita dengan Bilal bin Rabah, siapa lebih cantik? Oh, perasan pula. Subhanallah. Bilal ni kulit dia hitam, rambut dia kerinting, bibir dia tebal. Kalau dia datang nak memina anak kita, kita terima tak? Terima tak? Cakap benar, terima ke tak? Terima ke tak? Betul? Jangan hina dia, dia adalah ahli syurga. Dia adalah ahli syurga. Kenapa dia jadi ahli syurga? Subhanallah, sebab dia bertakwa kepada Allah. Walaupun diseksa di tengah padang pasir, dia letak batu yang besar, dia tetap tak berganjak, dia tetap mengatakan ahad. Itulah syarat ahli syurga. Kita tanpa ayat kursi, banjir sikit mengamuk, banjir sikit solat lambat, banjir sikit, kenapa rumah aku, kenapa tak rumah jiran? Kan aku dah solat, aku dah mengaji, jiran tak pernah solat pun, kenapa rumah dia selamat? Habis bersangka buruk pada Allah. Rusak tak akidah kita? Kita lupa Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, bila Allah sayang, Allah bagi musibah. Bila tak kena musibah, mana itu alamat tu, alamat tak baik kan? Tapi bukan semua orang boleh faham, bukan semua orang boleh terima. Betul tak? Yang baca Quran tak boleh terima, yang tadabbur Al-Quran saja boleh terima kan? Boleh? Boleh Okey, kita habiskan surah Sad tadi. Surah Sad ayat 29. Okey, Tuhan kata apa? Okey, kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarakun. Apa makna mubarakun? Banyak kebaikan. Kemudian macam mana nak dapat kebaikan yang banyak? Caranya apa?
liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabbur, memerhati setiap patah maksud ayat Al-Quran. Kemudian setelah dia tadabbur, Tuhan kata apa? Waliyatazakkara ulul albab. Tengok susunan ayat. Yatazakkar apa mana? Apa mana yatazakkar? Tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Ya? Kalau ada terjemah harfiah, dia tulis kat bawah. Apa makna yatazakkar? Supaya mereka mengambil peringatan. Bila Allah sebut supaya mereka mengambil peringatan, bila Allah sebut, iaitu setelah tadabbur. Maknanya Tuhan nak bagi tahu, kalau kamu tak tadabbur, mustahil kamu dapat ambil peringatan daripada Al-Quran. Faham? Susunan dia. Setelah tadabbur, barulah ambil peringatan. Tak mungkin peringatan dulu baru tadabbur. Dan kesimpulannya Allah bagi tahu, yang benar-benar mengambil peringatan hanyalah ulul albab. Apa makna ulul albab? Orang yang berakal. Orang yang berakal. Maknanya orang yang tak tadabbur Al-Quran, orang yang tak ambil peringatan, orang tu tak Siapa cakap? Allah. Betul? Yalah, kita dengar cakap orang, kita faham, kita ikut arahan. Saya contohlah, ramai bila Kelantan ditimpa banjir, ramai tak sukarelawan datang daripada luar kan. Kadang-kadang ambil cuti, habiskan masa, tenaga, wang ringgit tenaga, kemudian duduk pula susah dalam kemah. Betul tak? Dan kalau dibawa datang dengan NGO arahkan tepat pada waktu, dia ikut perintah. Pukul 8 kena ada kat sini kan, pukul 9 mula bergerak. Dan bila persatuan dia syaratkan mesti pakai uniform, dia ikut tak? Kadang-kadang pakai baju t-shirt, semua dia ikut. Tapi bila Tuhan perintah, ikut perintah Allah, pakai uniform Islam, tutup aurat, dia tak ikut. Ini orang tak ada otak, tak ada akal. Betul tak? Kenapa tak ada akal? Kata-kata manusia yang lemah dia dengar, kata-kata pencipta dia tak dengar. Ini bukan ulul albab. Faham tak? Allah kata pergilah solat di masjid, dia buat tak tahu je. Tapi bila bos dia kata, jom sekarang kita bergerak ke Kelantan 3 hari, tidur bawah kemah, dia sanggup. Berakal ke tak? Tak berakal. Tuhan kata pergi masjid, dekat je. Bukan tidur bawah kemah, masjid ada aircon, berapa lama? 10 minit je. Tapi dia tak pergi. Tadi saya ceramah di masjid kuliah subuh. Masjid apa? Jelawang kan? Jelawang. Saya masuk masjid tu, ramai sukarelawan pakaian tentera, orang solat dia duduk kat luar tidur. Tengok, dia sanggup datang daripada jauh sebab arahan bos dia pakai uniform. Tapi arahan Tuhan, ya Allah, yang mana musibah lebih besar? Orang yang ditimpa banjir dengan dia yang tak solat. Sepatutnya siapa yang patut dibantu? Sepatut orang yang ditimpa banjir pergi bantu dia tu, cuci hati dia, cuci lumpur dalam hati dia. Betul tak? Orang ditimpa banjir bukan dosa. Kalau dia redha, dapat pahala lagi. Tapi orang yang membantu masa banjir, bila tak solat, dia dosa dan masuk neraka. Nampak tak? Semua punca apa tu? Tak tadabbur Al-Quran, tak faham, tak tahu matlamat hidup. Dengar cakap manusia je, tapi cakap Allah. Betul tak? Semuanya masalah tak faham Al-Quran, tak ikut arahan Allah. Tapi kalau manusia cakap apa saja, susah, penat, letih, tidur tepi jalan pun sanggup, kan? Subhanallah. Boleh? Jadi kesimpulan, masa kita dah cukup. Saya nak simpul. Quran, Tuhan kata kami yang turunkan, jangan pandang remeh. Allah yang turunkan. Kalau Allah yang turunkan, baca dah faham. Sebab ada benda besar Allah nak bagi tahu. Tak mungkin Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca sahaja, untuk ditampar. Mustahil. Itu bukan kerja Tuhan. Yang kedua, cara Allah nak bagi tahu, cara nak dapat kebaikan dalam Al-Quran ialah liyadabbaru ayati. Bacalah, perhatilah maksud ayat tersebut. Kalau Tuhan sebut bayaran ababil, perhatilah. Kenapa burung tu berbondong-bondong? Kenapa? Sebab Tuhan nak burung tu menjadi berani bila berdepan dengan gajah. Kenapa pula Tuhan hantar burung? Itu tadabbur. Allah boleh tak nak hantar singa dan harimau untuk bunuh gajah tu? Boleh tak? Boleh. Kenapa Allah hantar burung?
Itu tadabbur tu. Apa dah? Kenapa? Fikir. Kalau Allah hantar gajah, Allah hantar harimau, singa bunuh gajah, benda pelik ke? Tak pelik, biasalah. Tapi Allah nak tunjuk kebesaran Allah. Binatang yang kecil dengan senjata yang kecil boleh bunuh gajah yang besar. Makna di belakang burung itu ada kuasa besar. Berfikirlah kamu, takutlah pada Allah. Itu makna tadabbur. Boleh? Dan cara nak dapat mubarakun tadabbur. Dan setelah tadabbur, hanya orang yang berakal saja mengambil pengajaran. Dan pengajaran itu tak mungkin berlaku melainkan setelah tadabbur. Sebab itulah kalau baca je tak ada pengajaran. Tak ada pengajaran sebab dia tak tadabbur. Boleh? Boleh ha? Banyak lagi rahsia-rahsia Al-Quran, pengajaran-pengajaran Al-Quran. Ialah, itu saya cakap berapa ayat baru tu. Hari ini kita dah tadabbur berapa ayat? Pertama surah Sad ayat 29. Yang kedua surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 78. Kan? Itu Allah cerita penyakit Bani Israel. Apa dah? Dia tak tahu apa-apa kitab melainkan setakat baca dan agak-agak. Kan? Yang ketiga surah An-Nas. Saya huraikan apa maksud dia. Al-Khannas. Kan? Yang keempat dah tak ada dah. Surah At-Talaq. Kan? Apa makna wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Dalam masa sekejap aja kita boleh faham. Bukan satu ayat kan, kita boleh faham apa sebab ayat tu, kenapa ada dalam surah At-Talaq. Subhanallah. Apa lagi surah Al-Fil, surah Yusuf, surah Al-Fil. Dalam masa 1 jam lebih kita dah boleh faham beberapa ayat. Cuba bayangkan kalau kita buat kelas setiap minggu. Tapi jangan jemput saya lah. Cuba bayangkan kalau kita baca tadabbur setiap hari, banyak tak kebaikan kita dapat. Ya, subhanallah. Boleh? InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Ada soalan tak? Muslimin? Kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan. Quran terjemahan tu baca, jangan dengar bisikan-bisikan syaitan. Apa bisikan syaitan? Antara bisikan syaitan ialah jangan baca Quran terjemahan. Sebab apa? Lambat. Itu bisikan syaitan. Lambat tak baca langsung, dapat berapa ayat? Tapi kalau baca satu ayat satu minggu, kalau kita katalah kita dah baca 10 tahun yang lepas, satu minggu satu ayat kita baca, dah berapa ayat kita dapat? Subhanallah. Kan? Apalagi bisikan syaitan. Kalau baca Quran terjemahan kamu salah faham, itu bisikan syaitan. Saya nak tanya, ada tak sekolah yang dia buat silibus sampai pelajar tak boleh faham? Ada tak? Tak ada. Quran ni Tuhan turun untuk siapa sebenarnya? Untuk kita ke untuk jin? Kalau Tuhan turunkan untuk kita, masuk akal tak sampai tak boleh faham? Okey, last sekali buka surah. Ini penutup. Cuba buka surah Al-Qamar ayat 17. Surah Al-Qamar. Sekejap. Macam tu bagus. Cepat. Cekap. Muka surat 529. Muka surat 529. Surah Al-Qamar. Jumpa? Okey, cuba baca terjemahan. Cuba masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak? Ayat 17.
Boleh faham? Boleh faham? Kak boleh faham Kak? Boleh faham? Tak apa. Saya takkan tanya, jawab je. Boleh faham tak? Apa maksud ayat tu? Allah nak bagi tahu apa dia? Apa mesej yang Allah nak bagi tahu? Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Tengok, Tuhan tak kata mudah untuk baca. Bukan untuk baca, untuk peringatan. Apa makna peringatan? Untuk faham. Allah kata kami telah mudahkan Al-Quran untuk ambil pengajaran. Kemudian Tuhan tanya, apa soalannya selepas itu? Tak ada ke orang yang nak ambil pengajaran sampai Tuhan tanya? Sebab Tuhan tahu ramai yang baca tapi tak ambil pengajaran. Sedangkan Tuhan kata kami telah mudahkan Al-Quran. Kenapa tak nak baca? Kenapa tak nak faham? Kenapa tak nak belajar? Kami telah permudahkan. Subhanallah. Dan ayat yang sama, maksud yang sama Allah ulang berapa kali? Cuba tengok surah Al-Qamar, cari selepas tu. Berapa kali Allah ulang ayat yang sama? Pertama ayat 17, yang kedua ayat 22 kan? Ayat yang sama, maksud yang sama. Yang ketiga (32). Yang ke 32 kan? Yang keempat ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. 4 kali. Ada lagi? 40. 4 kali kan? Ayat yang sama. Okey. Kita, kalau kita ulang ayat yang sama kepada anak, menunjukkan apa? Benda tu penting. Benda tu besar. Kalau tak penting, kita ulang banyak kali tak? Tak. Bila Allah ulang 4 kali ayat yang sama, maksud yang sama, Allah nak bagi tahu apa dia? Kenapa kamu tak tadabbur Al-Quran? Aku dah permudahkan. Sebab tu saya kata, bila kita nak baca terjemah, ada bisikan. Apa dah? Jangan baca Quran tak faham. Itu bisikan syaitan. Betul, ada ayat kita tak boleh faham. Bila tak faham, belajarlah. Tapi macam ayat tadi, kita boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham. Ada ayat yang kita tak boleh faham, kena belajar. Tapi ada sebahagian besar ayat yang kita baca terjemah, kita boleh faham. Maka bacalah Quran terjemahan setiap hari. Bila tak faham, tanyalah ustaz. Ambillah nombor telefon saya, tanyalah. Boleh? Boleh. Okey. Jadi saya dah tulis buku ni Musibah, dan musibah adalah nikmat kerana ia adalah rawatan ilahi. Dan saya bagi dalil, semua adalah dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Dan di belakang ni saya bagi zikir-zikir yang ramai orang tak baca, sedangkan itu adalah daripada Nabi dan kelebihannya sangat-sangat besar. Saya sebut di sini. Semua saya sebut dengan dalil-dalil. Dan buku ni saya minta, saya bagi percuma. Ada orang sponsor, ambillah 2-3 surah dan sebarkan ilmu bagi pada kawan, khususnya kepada mangsa-mangsa banjir. Sebab dia rasa musibah tu adalah tak baik baginya. Tak, Allah sayang. Allah nak rawat kamu, ada penyakit lebih besar. Allah nak elakkan penyakit lebih besar, Allah bagi musibah yang kecil supaya kita sedar. Kemudian yang kedua, buku Matlamat Hidup Seorang Muslim dan Kewajipan Mentadabbur Al-Quran. Baca buku saya buat dalam bentuk soal jawab. Kenapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Quran diturunkan untuk apa? Apa makna tadabbur? Bagaimana nak tadabbur Al-Quran? Macam mana ayat kita boleh tadabbur? Ada tak ayat? Semua ada kat sini. Nipis di buku. Bacalah buku ni. Dan ambil 2-3 surah dan bagi pada orang. Kalau siapa nak order, telefon saya. Nombor telefon saya ada dalam buku ni. Boleh? Okey. Ada soalan tak? Tak ada? Kalau tak ada, saya rasa cukup setakat ni. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, Quran tu baca sebab ada orang infak. Setiap hari kita baca, orang yang infak tu dapat pahala.
Dapat pahala. Saya bagi terus tu. Bagi terus.